Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Kedah versus KL, yang mana Kedah menang 1-0 hasil jaringan dari Ifedayo. Tahniah untuk Kedah, walaupun kehilangan tonggak seperti Hidalgo, Arif Farhan, mereka masih lagi mampu untuk memberikan kemenangan, dan yang paling penting 3 mata untuk terus untuk terus mengikuti rapat pasukan Selangor dalam perjuangan mereka ke Asia. Jadi peluang Kedah ke Asia masih lagi terbuka, dan mereka perlu meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Liga Super, dan yang paling penting mereka tak boleh drop point lah nanti apabila bertemu dengan pasukan Selangor. Dan untuk pasukan Kedah juga, kalau kita lihat, ini adalah satu persembahan yang agak baik ditunjukkan selepas mengalami kekalahan ke atas pasukan Kuching City. Dan kalau kita lihat dalam gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan Kedah sebenarnya ada beberapa peluang keemasan, tetapi peluang-peluang tersebut gagal dieksekusi ataupun gagal disudahkan dengan sangat baik, yang menyebabkan Kedah hanya boleh untuk skor 1 gol sahaja. Jadi benda-benda macam ni lah yang perlu Kedah perbaiki pada next game, terutamanya Challenge Cup nanti pada 4 Oktober. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Kedah. Dan apakah kelebihan ataupun apakah perkara positif yang Kedah lakukan pada perlawanan ni? Yang pertama, apa yang saya minat adalah tentang penggunaan di bahagian kiri waktu first half, iaitu bahagian kiri adalah Fazrul Daniel main winger dan juga Amirul Hisham main left back. Kita tahu kedua-dua player ni bukanlah pure position mereka, yang mana Amirul Hisham more to midfield dan untuk Fazrul Daniel pun more to midfield. Tetapi dalam penggunaan kedua-dua player ni bermain di luar posisi asal mereka masih lagi mampu untuk memberikan satu persembahan yang agak baik bagi saya. Kalau kita lihat daripada segi penggunaan yang digunakan oleh Coach Nafuzi kepada Fazrul Daniel waktu first half, sewaktu beliau bermain sebagai winger kiri, adalah lebih kepada untuk membantu Kedah ketika out of position ataupun ketika Kedah tidak memegang bola lah. Bermaksud Kedah diserang, yang mana Fazrul Daniel akan drop lebih deeper untuk membantu Amirul Hisham dalam untuk kawalan bahagian kiri pasukan Kedah lah, dia dalam membendung daripada pemain-pemain KL City untuk exploit the area. Sebab kita tahu Amirul Hisham pun bukannya seorang typical left back, jadi daripada segi pace dan sebagainya dia agak kurang, so agak tinggi kemungkinan untuk dia dieksploit dan diserang di kawasan tersebut. Jadi dengan adanya bantuan daripada Fazrul Daniel ketika Kedah out of position, maka Fazrul Daniel akan mampu untuk backup Amirul Hisham dalam defensif ataupun dalam transisi ketika bertahan. So memberikan satu kelebihan untuk Kedah untuk overload the area dalam ketika Kedah diserang. Jadi benda tu positif lah. Dan ketika dalam posisi menyerang ataupun in position, sebenarnya kedua-dua player ni memainkan peranan yang penting dalam fasa build up untuk pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab kita tahu Fazrul Daniel more to midfield dan Amirul Hisham pun more to midfield. Jadi penggunaan Amirul Hisham sebagai left back, memang kita tahu Coach Nafuzi akan lebih suka guna left back untuk inverted masuk ke bahagian tengah. Jadi benda ni adalah positif, sebab dalam fasa build up, Kedah akan memulakan build up daripada bahagian bawah. Jadi mereka akan menggunakan Boyan Siga dan juga Akmal Zahir, dan dalam pada masa yang sama Amirul Hisham dia akan masuk ke bahagian tengah untuk membentuk pivot bersama dengan Moses Atede. So dia masuk balik ke posisi asal dia di bahagian tengah sewaktu Kedah dalam fasa menyerang, dan disebabkan kemasukan Amirul Hisham ke bahagian tengah untuk bersama dengan Moses Atede, sebenarnya dia telah memberikan satu kelebihan kepada pasukan Kedah untuk menggerakkan bola dari bahagian pertahanan dengan bahagian pertahanan bermain dengan high line. Jadi untuk Kedah mereka membolehkan untuk Akmal Zahir dan juga Boyan Siga untuk bermain secara tinggi dan bertindak sebagai ball playing defender, dan Amirul Hisham akan sentiasa berada di kawasan tengah tersebut untuk memberikan backup dan juga protection kepada back 2 pasukan Kedah ni. Jadi formation di belakang akan jadi lebih kepada back 3, dan dalam pada masa yang sama apabila Akmal Zahir dan juga Boyan Siga pegang bola dan dibentuk Amirul Hisham masuk ke tengah, maka di bahagian kanan iaitu Wan Amirul Afiq, dia akan dibebaskan untuk naik lebih tinggi bagi memberi supporting play kepada Amir Bek dan juga kepada Partiban di first half sewaktu mereka bermain di bahagian kanan. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh nampak yang game ni memang Manny Ott dan juga Moses Atede bertindak dengan sangat cemerlang. Sebab apa? Sebab bila Amirul Hisham masuk ke bahagian tengah, defend pegang bola,
Dan dalam dalam fasa build up, apa yang dilakukan oleh pasukan Kedah di bahagian tengah adalah Ott dan juga Atede akan seiring untuk turun dan juga bantu dalam ball progression daripada bahagian bawah. Jadi untuk game ni kita boleh nampak yang Manny Ott memang dia punya work rate, dia punya movement memang sangat banyak lah. Dia banyak untuk drop lebih deeper, untuk bantu dan sebagainya dalam ball progression daripada Boyan Siga ataupun Amir Hisham ataupun Akmal Zahir. Dan dalam pada masa yang sama, bila ada Amir Hisham dan juga backline yang naik sampai tinggi, maka mereka boleh membebaskan Moses Atede untuk bermain lebih tinggi ke bahagian hadapan dalam memberi bantuan kepada Amir Bek. Sebab untuk game ni Amir Bek memang kita tahu dia lebih kepada shadow striker dan lebih kepada player yang cover up bahagian right half space, iaitu di bahagian kanan lah. Jadi di bahagian half space kanan, so dia banyak membantu pergerakan daripada Pertiban dan juga dia banyak membebaskan ataupun attract pertahanan lawan untuk dia create space kepada bahagian winger dan juga fullback Kedah di bahagian kanan untuk naik dan exploit ruang kosong tersebut. Jadi disebabkan itu, kita boleh nampak yang pergerakan Wan Amirul Afiq pada perlawanan ni memang sangat involved dengan bahagian attacking. Sebab apa? Sebab dia boleh exploit that area dengan sangat bagus di ruang kosong yang ditinggalkan oleh pasukan KL City di bahagian kiri KL, dan di bahagian kanan Kedah boleh naik di bahagian tersebut lah dengan penggunaan daripada Pertiban dan juga Wan Amirul Afiq yang buat overlap di first half. Cumanya daripada segi apa yang boleh Kedah perbaiki in term of that gameplay adalah daripada segi final passing dan juga boleh dikatakan daripada segi crossing. Sebab boleh dikatakan ada beberapa crossing yang dilakukan oleh pasukan Kedah tidaklah terlalu accurate. Jadi sekiranya Kedah perbaiki daripada crossing, cutback dan sebagainya, mungkin Kedah akan jadi lebih better lah bagaimana mereka ingin menemukan Ifidayo yang bermain sebagai target man pada perlawanan ni. Tapi overall Ifidayo bukan sahaja bermain target man, tetapi Ifidayo juga diguna pakai daripada segi fasa build up untuk create space dan juga attract defense, buka ruang kepada bahagian winger. Jadi untuk first half macam itulah Kedah main. Masuk second half, apa yang versatilenya, Kedah ubah Pertiban dan juga ubah Fazruddinir di bahagian kanan dan kiri. So mereka cuba untuk exploit dan juga attack bahagian kiri pasukan KL pula dengan penggunaan Pertiban yang ada kemampuan daripada segi pace dan lebih kepada direct. Cumanya penggunaan Pertiban di bahagian kiri ni memang kita boleh nampak yang Amirul Hisham dia akan sentiasa berada di half space untuk bantu dalam ball progression dan juga untuk attract defense lawan dan bagi ruang kepada Pertiban untuk exploit that area lah di bahagian kiri. Tetapi apa yang Pertiban perlu perbaiki, macam saya cakap tadi, crossing, cutback dan sebagainya, Pertiban perlu buat decision making yang lebih bagus, buat passing yang lebih bagus ke dalam D-box. Sebab banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan daripada bahagian kanan dan kiri, memang Kedah akan cross, tetapi the crossing itself boleh dikatakan tidaklah terlalu bagus. Kalau Kedah boleh perbaiki benda tu, saya rasa Kedah boleh jadi lebih efektif dalam pergerakan mereka dalam menyerang dengan penggunaan bahagian wide area, sebab mereka dah overload bahagian tengah untuk attract defense, buka ruang kepada bahagian wide area. Jadi bahagian wide area pemain dah tak dikawal. Jadi crossing tu perlukan lagi better untuk pasukan Kedah. Dan dalam game ni juga kita boleh nampak yang Ifidayo sebenarnya diguna pakai kalau Kedah exploit bahagian wide area, dia dijadikan sebagai target man. Cumanya Ifidayo kurang daripada segi touches, yang mana kalau kita tengok dia punya first touch, dia punya sentuhan boleh dikatakan agak heavy lah, agak berat. Sebab sentuhan dia sebenarnya boleh diperbaiki lah, first touch dan sebagainya. Sebab dia punya first touch kadang-kadang bola pergi depan, pergi belakang kan. Dia cuba untuk jadi link up dan sebagainya. Dan dalam penggunaan Ifidayo sebagai untuk receive the ball daripada bahagian bawah, dia akan lebih kepada untuk hold up the game dan cuba untuk create space. Tetapi daripada segi corak permainan Ifidayo, dia tak berapa sesuai macam tu, sebab dia ada heavy touch. So dia tak berapa sesuai untuk buka game kepada tim-tim lawan ataupun kepada teammate dan yang lain lah. Jadi benda tu pun Ifidayo perlu improve lah. Tetapi bila dia main target man, dia lebih selesa bila bola sampai kat kaki dia. Tapi kebanyakannya hantaran tak sampai kat kaki dia, dan dia punya reaction kepada untuk score the goal dah bagus. Cumanya daripada segi finishing dia pun agak kurang. Ada banyak percubaan tapi tidak menepati target dan juga tidaklah terlalu berbahaya. Ada juga peluang yang terbuka kan, kena tiang lah, keeper save lah kan. Jadi benda-benda macam ni yang Kedah perlu improve. Dan untuk defense department dan goalkeeper, saya boleh bagi pujian sebab game ni kita lawan dengan KL City. KL City terbuka dengan game yang direct play dan juga terbuka dengan satu tim yang bermain dengan
dengan set pieces yang bagus. Tetapi untuk game ni, Kedah punya defending memang bagus. Mereka berjaya untuk control that things. Mereka tak biarkan situasi set pieces memihak kepada KL City, dan mereka punya goalkeeper Kalamullah pun berani untuk game ni. Dia dapat kesungguhan dan dia berani untuk tingkatkan dia punya confidence balik. That is a good thing lah, sebab dia bagus kan. Dia jadi bila dia kena rehat dan Ifwat ganti tempat dia main balik, dia buktikan yang dia masih lagi nak bersaing. So benda tu positif. Cumanya perlu elakkan daripada buat simple mistake lagi lah. Untuk KL City macam biasa, game ni mereka lebih kepada more to defend. Mereka tidaklah terlalu menyerang. Kalau kita lihat kan, mereka ada beberapa finishing yang bagus daripada Cici Kipre, mereka exploit apa semua. Tetapi in term of fitness level mereka agak kurang, dan untuk game ni memang mereka more to defend and direct counter attack sahaja. So mereka tak banyak peluang yang mereka boleh ciptakan dengan baik lah. Yang selebihnya memang Kedah yang control the game, tetapi Kedah gagal untuk jaringkan gol lebih banyak. Jadi itu je lah ulasan saya. Saya mengharapkan Kedah boleh kekalkan konsistensi ni dan terus ke Asia. Okey, Assalamualaikum.